بسم الله الرحمن الرحيم. Salam sejahtera, kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah dan seperti apakah kisah ini, mari kita saksikan apakah kisah kali ini dalam sejarah bangsa kita. Kaum Dayak Borneo. Berikut saya paparkan beberapa contoh kaum Dayak yang ada di Sabah, Borneo Utara. Kaum di Sabah seperti Murut, Idaan, Tidung dan Sungei adalah satu keluarga yang kita kenali sebagai Melayu Proto. Mereka juga terbahagi kepada dua, iaitu Dayak Darat dan Dayak Laut. Kalau di Sarawak, Dayak Lautnya ialah terdiri dari kaum Iban, manakala kaum Dayak Darat adalah seperti Orang Ulu, Penan, Kayan, Punan, Kenyah. Di Sabah, Dayak Lautnya ialah kaum Tidung, manakala Dayak Daratnya ialah Idaan, Sungei dan Murut. Cara bagaimana mengenali kaum Dayak ialah dengan melihat bentuk potongan rambutnya yang dipotong seperti tempurung dengan rambut belakang dibiarkan panjang. Kemudian mereka menggunakan kain santut yang dililit di pinggang sekaligus dapat menutup alat sulit di bahagian siku dan lutut dililit kain khas atau gelang. Di bahagian punggung satu alat diletak atau diikat sebagai alas duduk yang dianyam dari mengkuang atau rotan. Mereka menggunakan parang kampilan atau pakayun sebagai senjata dan juga sumpit untuk berburu. Mereka mengamalkan pertanian pindah, sebahagiannya setelah berkahwin campur dengan kaum lain, akan menetap di satu tempat secara tetap. Berkaitan kaum Dayak dengan Tausug. Kaum Tausug yang berpusat di Sulu mempunyai budaya berdagang secara barter sejak dahulu kala dengan daerah-daerah atau kepulauan di seluruh Nusantara. Tausug juga mempunyai cara diplomasi yang sangat toleran. Dalam sejarah Sulu, Tausug tidak pernah menyerang wilayah lain yang bukan kepunyaannya atau menindas bangsa lain. Ini kerana Tausug lebih berminat menjalin hubungan perdagangan yang sudah tentu memerlukan persekitaran yang aman. Di Borneo Utara atau Sabah, Dayak sangat rapat hubungannya dengan kaum Tausug semenjak sebelum Borneo Utara jatuh ke tangan Kesultanan Sulu lagi. Dalam hal hubungan ini, kita akan mendapati sebahagian dari kesenian dan ketenteraan Tausug. Ada terdapat unsur-unsur Dayak. Contohnya tentera Sulu iaitu Baja Balanini menggunakan sumpit sebagai sebahagian dari senjata pemusnah mereka. Demikian para Datu Tausug yang tinggal di Borneo Utara hingga ke Sulu memiliki sumpit sebagai koleksi senjata yang berharga. Ini juga tidaklah menghairankan kerana tentera laut Sulu sebahagiannya adalah dari kaum Dayak sendiri seperti kaum Tidung. Kaum Tidung adalah Dayak laut yang rapat berhubungannya dengan Tausug hinggakan berlaku perkahwinan campur antara kerabat Kesultanan Sulu dengan puteri-puteri Raja Tidung ketika dulu. Kaum Dampuan adalah kaum Dayak. Sebahagian tradisi lisan dari kaum Tausug mengatakan sejak dahulu kala kaum Dayak laut telah sampai ke Kepulauan Sulu yang menetap lebih awal di Kepulauan Sulu yang kemudian kaum-kaum lain datang setelah mereka. Sebab itu mengapa kaum Tausug menggunakan kambut, kain panjang dililit di pinggang dan hujung kain akan dijuntai di hadapan untuk menutup alat sulit yang mirip dengan kain santut kaum Dayak. Kalau ini benar maka merekalah yang dikatakan kaum Tausug Dampuan. Kaum Dampuan, sebahagian dari pencatat sejarah mengatakan mereka berasal dari Champa, Vietnam. Tetapi apa yang kita lihat bukanlah demikian, kerana tiada satu pun ciri-ciri Vietnamese yang berbentuk manik-manik yang sepatutnya menjadi hiasan kaum Tausug hari ini. Walau bagaimanapun kenyataannya, Tausug terhasil dari percampuran beberapa etnik di Nusantara yang tak dapat disangkal lagi. Samada kita katakan segala pakaian dan peralatan kebudayaan yang dipakai Tausug hari ini hanya sekadar ambilan dari kaum lain atau sebenarnya adalah pakaian asal kaum Tausug yang asli, tentu kedua-duanya juga benar.
Tidak berapa lama dulu, tahun 2004 kalau tidak silap, seorang lelaki tausug yang bekerja di Qatar pernah menceritakan kepada penulis di internet berkenaan tradisi lisan yang dia dapat dari keluarganya, iaitu kaum tausug yang asal katanya ialah kaum Sunni itu sendiri. Menurut ceritanya, pada ketika dulu telah berlaku kemarau yang panjang di Borneo menyebabkan kaum Dayak bertibaran mencari kawasan baru untuk memulakan kehidupan. Kaum Sapa dalam bahasa Suluk bermaksud sungai dari Borneo telah bersampan dari pulau ke pulau hingga sampai ke Pulau Jolo dan mereka menetap di sana menjadi kaum yang terawang. Satu cerita dari tradisi lisan yang mungkin silap, tetapi kalau melihat atau meneliti segala aspek yang ada pada tausug seperti ada kebenarannya. Kalaupun ia benar, kaum Sapa yang dimaksudkan berkemungkinan adalah dari Dayak Laut yang lebih awal sebelum kemunculan Kerajaan Sriwijaya yang muncul sekitar abad ke-5. Ataupun lebih jauh dari itu serentak dengan kedatangan Melayu Proto. Sekadar satu hipotesis. Pakaian tradisi tausug satu lambang Nusantara berkenaan seluar tradisi tausug yang dikenali sebagai kuput atau berenuh yang dipakai sendat mengikut bentuk paha dan kaki. Ia seolah-olah diambil bentuknya dari seluar sendat orang-orang Eropah. Orang Kastila Spanyol di Filipina menggunakan seluar sendat juga sebagai pakaian kebiasaan mereka, yang mungkin menjadi inspirasi tausug untuk mengenakan bentuk seluar yang sama. Tausug memakai seluar sendat kuput, setelah itu mereka melilitkan kain panjang di pinggang dengan 3 tujuan. Pertama, untuk menghalang seluar terlondeh. Kedua, hujung kain tersebut dijuntaikan untuk menutup alat sulit yang berbentuk sekalipun ada seluar. Ketiga, untuk dapat menyelitkan keris atau barung di pinggang. Ia mirip seperti penggunaan santut oleh kaum Dayak di Borneo. Kaum tua tausug kebiasaannya mengenakan seluar labu dinamakan sawal yang bentuknya sama dengan seluar samurai Jepun. Menurut kaum tua tausug yang diistilahkan Kamaasan, kebiasaannya menggunakan sawal untuk pakaian harian dan ketika dalam keadaan tegang peperangan secara mengejut, sawal tersebut ditarik laison ke atas keparas pinggang yang hanya menutup bahagian sulit. Keadaan ini dinamakan mak sulit. Sebab itu mengapa Panglima Lapu-Lapu ketika membunuh Magellan di Mactan, Cebu digambarkan hanya mengenakan sulit. Pakaian tradisi wanita tausug pula kebiasaannya mengenakan baju Batawi yang penuh dengan butang emas atau swasa sebagai pakaian kebanggaan. Menurut sejarahnya, pakaian ini bentuknya diambil dari kaum Melayu Betawi dari Pulau Jawa dan senantiasa mengenakan kain sablai yang bercorak seperti batik bersulam sebagai tanda kewanitaan. Dalam keadaan tertentu, kain sablai boleh diguna sebagai tudung kepala. Dalam hal pemakaian kain sablai ini, ada persamaan dengan pakaian kaum Bugis di Sulawesi juga. Cara memakai dengan meletakkan sebahagian kain di siku, dikepit, sekali pandang wanita tausug seperti wanita Bugis. Begitu juga dengan keris, tausug menggunakan keris yang ganjil tidak sama dengan keris Melayu di Nusantara yang lain. Keris Melayu kecil dan diguna untuk menusuk atau melibas dengan tujuan menyucuk hujungnya kepada musuh. Tidak bagi tausug, keris diguna untuk melibas seperti pedang. Sebab itu keris Sulu yang dikenali sebagai kalis sundang rata-rata mempunyai saiz yang besar, berat dan panjang. Keris yang hampir sama juga dipakai oleh kaum Maguindanao di Mindanao. Berkenaan imej Abu Bakar Elah, ampal pernah seorang sahabat saya mengomel tentang imej rambut Abu Bakar Elah yang dia anggap sebagai seperti tempurung Sarawak, maksudnya Iban. Setahu saya sahabat saya ni dari suku kaum Sunni dan yang dia kritik, Abu Bakar Elah, adalah dari kaum Sunni juga. Saya menjelaskan kepadanya berkenaan imej Dayak yang ada di Kalimantan, Sarawak dan Sabah yang berambut seperti tempurung ketika dulu adalah satu rumpun terdekat.
Saya menjelaskan kepadanya lagi bahawa kaum Sunyi adalah dari kaum Dayak juga. Dia terkejut dan tidak bersetuju. Mana mungkin kaum Sunyi Sandakan berasal dari kaum Dayak? Saya terfikir, hina sangatkah menjadi seorang Dayak? Abu Bakar Elah memotong rambutnya seperti itu menunjukkan kebanggaannya terhadap tradisi kaumnya. Saya tabik pada Abu Bakar Elah. Dia seorang yang faham sejarah dan berbangga dengan tradisi asal-usulnya. Maka kita turut bertanya kepada sahabat kita dari suku kaum Idaan, Tidung dan Murud. Hinakah menunjukkan identiti anda sebagai Dayak yang menjadi kebanggaan Nusantara berabad-abad lamanya? Jangan tinggalkan budaya dan tradisi anda dengan menggantikannya dengan tradisi kontemporari yang kehilangan identiti itu. Kaji dan selidiki sejarah kaum anda dari mana bermula, agar anda tidak menjadi fosil yang kehilangan identiti.